saya ada lihat juga ya, ada pensyarah yang hanya menggunakan internet dekat telefon. Mungkin tak sesuai juga nak buat online learning secara keseluruhannya. Mungkin dia ada lah perkara-perkara yang kalau guna streaming pun tak tentu juga boleh guna keseluruhannya kan. Jadi ada isu-isu keterbatasan kat situ. So kita nak kena, itu dari segi internet access lah, dari segi ilmu kita sendiri ya, knowledge kita sendiri, kemahiran kita sendiri ya, nak record video recording misalnya ya. Ada orang, saya percaya ada pensyarah yang berjaya membuat video recording ya, mungkin dalam 10 minit kan, ya, dan bila pergi ke latihan mengajar misalnya, kita tak buat kelas, so kita gantikan dengan video yang kita upload lebih dahulu dalam MyGuru. Ada pensyarah yang telah memulakan dalam konteks online learning ni. Ada yang pernah membuat MOOC satu ketika dulu. Ada yang pernah yang biasa kita buat itu hanya 1732 ya, sebagai blended learning secara supportive. So itu perkara basic yang kita kena ada dan bersedia dalam konteks yang lebih ya, dari segi pelaksanaan online learning dalam pengajaran kita. Seterusnya, adakah pelajar kita bersedia secara keseluruhannya? Ya, ada pelajar bersedia dari sudut nak mengikuti kelas kita secara online ya, nak menggunakan MyGuru di kampung halaman mereka, masa bagaimana yang kita tentukan untuk pelajar berkomunikasi dengan kita ya. Contohnya kita nak pelajar ya tak berjumpa secara maya ya. Saya rasa pelajar zaman kita ni lebih terdedah kepada elemen IT lah, insyaAllah nah. Okey, seterusnya kita pergi slide yang seterusnya, iaitu dari segi apakah persediaan penyeras kursus. Kenapa penyeras kursus ni penting? Seperti mana yang saya kongsikan di awal tadi, penyelaras kursus apa yang dia nak sediakan dari segi maklumat pelajar ya. Maklumat pelajar ni dari segi sejauh mana mereka boleh akses dengan internet ya, maklumat-maklumat yang kita dapat daripada survey ya. Contohnya kalau kita nak ubah final exam kita dengan cara yang tertentu, bagaimana kita nak buat, dan seterusnya. Semua maklumat ini akan terkesan atau memberi impact ya kepada pengemas-kinian performa kita. Apa elemen yang kita boleh ubah, apa elemen yang kita tak boleh ubah, apa yang assessment yang bersesuaian dengan keadaan maklumat pelajar yang kita dapat daripada survey tersebut. Okay, seterusnya dari segi maklumat pelajar, kita boleh, saya terangkan tadi sedikit dari segi capaian internet, kelajuan, preference pelajar ya. Preference pelajar ni apa yang pelajar mahukan, apa yang pelajar prefer untuk kita laksanakan ya proses PDP itu secara lebih efektif. Begitu juga dengan aspek assessment. Ada pelajar yang kata rumah saya ada pendrive je dengan komputer, internet telefon saja, boleh guna WhatsApp saja. So macam mana pensyarah nak kena cater dengan grup pelajar yang boleh guna WhatsApp dan juga pendrive saja? Mungkin pihak-pihak ketua PTJ ya, dekan dan sebagainya telah berbincang ya, di peringkat atas. Mungkin kita nak kena post ke material tu, mungkin kita nak kena post pendrive ke ya. Ada banyak beberapa, mungkin akan dikongsikan lagi lah dalam sesi seterusnya apa yang kita nak, penyelesaian yang kita nak beri kepada pelajar yang pelajar boleh capai sekiranya internet mereka tidak ada ya di kawasan mereka. Seterusnya kita kena ambil kira kepelbagaian pelajar, terutamanya dari segi yang saya sebutkan di awal tadi lah. Kita tak nak ada seorang pelajar yang saya tak ada boleh online, yang kawan-kawan boleh tengok video online misalnya kan, boleh masuk Zoom ya, boleh masuk Google Meet. So kita nak perkara-perkara tu kita kena ambil kira. Kita tak nak seorang pun left behind. Kita nak involve semua teknik pengajaran kita, PDP kita tu dengan semua kehendak pelajar, insyaAllah ya. Okay, seterusnya dari segi perubahan perancangan PDP, apa yang kita boleh ubah sebenarnya? Ada beberapa perkara yang kita boleh ubah dari segi yang pertama lah yang kita ketahui, bila kita dah tak bersemuka, mestilah perkara besar yang kita ubah dari segi aspek delivery kita lah. Itu yang kita kena banyak ubah. Sebelum ni kita ada 3 jam kuliah kan, sekarang ni kuliah kita 3 jam tu nak kena digantikan dengan keadaan yang berbeza. Itu yang kena ubah. Yang kedua dari segi method of assessment. Kadang-kadang tak semua method assessment tu kita ubah. Kita boleh guna juga secara asynchronous ataupun synchronous. Tapi ada perkara yang kita boleh ubah sesuai, kita tengok nanti contoh yang kita akan berikan ya. Seterusnya penjajaran konstruktif CA.
Okay. CA pun sama juga, ada keadaan di mana kita boleh ubah, ada keadaan yang kita tak boleh ubah. Yang tak boleh ubah tu seperti CLO kursus. CLO kursus kita dah ada 4 kan. Kita nak ubah jadi 3 lah sebab 2 lagi, 1 lagi tu tak boleh buat online, tak boleh. Kita kena capai juga ke 4 CLO tadi. CLO memang tak boleh ubah. Begitu juga dengan weightage. Weightage pun tak boleh ubah. Kalau 30%, 30. Assignment kita sebelum ni 15. Cuma yang SLT tu insyaAllah kita boleh buat pengubahsuaian tapi tidaklah terlalu banyak. Tengok kepada keperluannya. Nanti kita akan bincang dengan contoh seterusnya. Okey, apa yang boleh berubah? Okey, ini perkara yang pernah diluluskan oleh mesyuarat JKPA kali ke-179 pada 2 Januari lalu. Apa yang boleh diubah itu kaedah pengajaran dan pentaksiran, kemahiran yang boleh dipindahkan, dan juga kandungan khusus, topik-topik dan sebagainya. Seterusnya pengagihan jam pelajar SLT, tetapi CLO weightage kena kekalkan. CLO weightage tu persen berapa peratus yang kita nak nilai dari segi satu CLO tu kena kekalkan. Tetapi jam SLT tu boleh berubah lah ya. Okey, seterusnya dari segi keperluan khas ataupun sumber untuk penyampaian kursus. Sebelum ni mungkin kalau macam kursus saya seletak lab, makmal itu sebagai satu keperluan khusus untuk menyampaikan, untuk deliver my course. Tapi sekarang dia tak boleh guna makmal tu. Ya, kita mungkin boleh buat simulation kan, pelajar buat simulasi. Contoh tadi dikongsi pada sesi webinar pagi tadi, kalau FSK lah ya, kalau saya ambil satu contoh geografi. Kan geografi dia ada elemen psikomotor kan. Contoh geografi psikomotor, mungkin nak pergi ke tapak kan, nak cari, ataupun saya pernah tengok ada pelajar yang duduk di traffic light ya, yang mengira berapa kereta motor lalu semua kan. Mungkin nak kena apa yang dibuat tu recorded ya, dan dihantar pada kita, ataupun yang ada face to face assignment yang face to face, dia kena record apa yang dia buat. Itu mungkin pengubahsuaian itu berlakulah di situ ya. So seterusnya rujukan boleh berubah dan juga maklumat tambahan yang lain lah sekiranya perlu. Okey, isu penjajaran konstruktif ya, CA. Cuba kita lihat apa yang berlaku. Okey. So dalam constructive alignment ya, kita akan lihat, kita panggil interrelated antara teaching and learning activities, assessment and learning outcome. So learning outcome tu kita perlu kekalkan, dan teaching and learning activities tu kita boleh buat pengubahsuaian ya. Begitu juga dengan assessment ya, kita boleh buat pengubahsuaian. Okey, seterusnya kita lihat satu contoh ya, satu contoh khusus animal fisiologi ya. Dari segi ini kita lihat dia ada 4 CLO ya, semua ada 4 CLO, dan setiap satu CLO tu dia ada weightage yang tersendiri. CLO pertama ada 55%. Ya, 55 LO weightage. Kita tengok dari segi tugasan yang dinilai pada CLO pertama, iaitu final exam 30, quiz 10. Okay. Untuk CLO 2 kita ada 25% weightage, LO weightage 35. Okay, kita tengok 25 dia punya assessment method 25%. Ya, LO ketiga mengukur presentation 10% dan CLO 4 10%, iaitu reflection writing. So daripada assessment method ini kita tengok SLT dia ya. SLT untuk CLO pertama 66, SLT untuk CLO 2 30, SLT untuk CLO ketiga 12, CLO 4 SLT dia 12. Okey, itu yang ada dalam IMS kita lah, yang kita telah awal dulu kita map kepada CA kita ya di dalam MySIS. Okey, dalam pemberatan CLO ya, pemberatan CLO ni kita tak boleh ubah ya. So mestilah berkadar langsung ataupun kita panggil berkadar sejajar ya, sejajar ya dengan CLO, aktiviti PDP dan tugasan untuk kepentingan kandungan untuk mencapai CLO. So aktiviti PDP, tugasan yang kita akses kepada pelajar mestilah boleh diukur dan boleh mencapai CLO. So pentaksiran kita gunakan continuous assessment ya, grade, tugasan dan sebagainya, quiz ya, dan kita gunakan peperiksaan akhir. Di pentaksiran ni bentuk-bentuk dia kita kekalkan lah.
Tapi untuk peperiksaan akhir tu kita ada pilihan untuk memilih apakah jenis-jenis bentuk peperiksaan akhir yang kita nak buat. Bila kita dah duduk jauh ni, kita nak memilih untuk open book ataupun projek khas untuk pelajar-pelajar tersebut. Dan pemberatan bagi sesuatu khusus itu mestilah diperakukan oleh jawatankuasa akademik. Maksudnya sekiranya selepas daripada pembentangan pada hari ini, mungkin akan ada berlaku tak boleh nak match dengan apa yang tuan-tuan ataupun para doktor prof cadangkan untuk tugasan itu. Kalau untuk dibuat sebarang perubahan mestilah melalui perakuan daripada JKPA. Jadi kalau boleh kita tak nak buat perubahan yang besar lah. Bila tak berlaku perubahan tu tak ada lagi bawa ke JKPA untuk suatu assessment ataupun pemberatan. Okey, seterusnya dari segi student development. Okey, perkara yang berubah adalah dari segi student learning time. Tu face-to-face dulu yang kita buat 3 jam, mungkin kita arahkan kepada non-face-to-face guided. Mungkin boleh kepada juga untuk kita others dalam LTPO tu kita letak bahagian others, di mana others boleh kita buat video conferencing untuk mereka dalam 1 jam dan itu dipanggil guided face to face tetapi secara online lah. So 2 jam lagi itu kita boleh buat guided tapi non face to face contoh guided non face to face ni banyak kan, kita buat e-forum sambil kita chatting dengan forum mereka, dia guided tapi non face to face. Ataupun kita buat dari segi WhatsApp waktu tu kita melayan pertanyaan mereka, kita menjawab, kita memberi link dan sebagainya. Maksudnya kita online dengan mereka ketika itu tetapi kita tak nampak mereka dan masih sama kita masih guide mereka bagaimana untuk membuat sebarang tugasan dan sebagainya. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok ini daripada MQA kan. Okey, kita tengok dari segi lecture biasa, implementation time dari segi lecture 1 jam preparation untuk pelajar 1 hingga 2 jam. So secara khususnya macam saya sebut tadilah, lecture macam biasa juga, kalau kita buat 1 jam, SLT dia 1 jam lah. Okey, contohnya secara video conferencing, kita buat 1 jam, SLT kita 1 jam lah yang kita dapat. So kalau kita nak buat lagi plus 2 jam itu kita buat guided tapi non face to face. So kalau dalam e-learning ni implementation time dia tak berikan tetapi secara asynchronous. Maksudnya kita upload video awal untuk pelajar tengok ataupun kita beri bahan-bahan tu awal untuk belajar baca ataupun menjawab ataupun buatlah tugasan itu secara asynchronous. So ataupun kita buat bahan-bahan dalam Padlet kita share dengan mereka, itu juga boleh dinamakan asynchronous. Kita masukkan bahan-bahan tersebut. Ataupun kita gunakan banyak juga platform di mana kita boleh buat video recorded, kita macam beri kuliah pada dia dalam masa yang sama, kita record video itu dan kita beri kepada pelajar. So video recorded ni dia ada limit masa lah limit masa. Tak semuanya dalam 1 jam tu kita mungkin untuk kelas 1 jam tu kita akan buat 7 hingga 10 minit video recording. Jika 3 jam tu mungkin 30 minit saja video recording. Jadi maksudnya video recording kita tu perlulah benda-benda yang penting yang dah telah diekstrak dalam nota-nota kita tu. Bukannya video recording kita tu 3 jam kelas, 3 jam kita record. Jadi itu tak tepat lah. Jadi kita kena ikutkan 1 jam video recording, 1 jam waktu pertemuan, 7 hingga 10 minit je video tersebut. Jadi 3 jam kuliah kita tu kita kena buat 30 minit sahaja dari segi video recording. Okey, seterusnya mungkin saya boleh share sedikit apa yang Dr. Shakira share pagi tadi, iaitu dari segi hasil kajian survey dengan pelajar lebih 40-60 pelajar student ni lebih suka kepada online class 60%. Jadi 40 hingga 60. So yang selebihnya tu mungkin tak prefer untuk online. Mungkin nak kena post material ke, nak kena email ke dan sebagainya. Itu kita kena ambil pertimbangan jugalah Bagaimana hendak mengemas kini performa? Ini part yang penting lah yang kita kena. Boleh mencemak
Saya harap PPA dapat fikirkan, mungkin nanti akan dibincangkan dalam JKPA dan sebagainya, apabila melibatkan kos pos tu nanti, bagaimana urusan pensyarah kita, kos pos tu adakah universiti akan tanggung? Sebab dia di bawah portfolio PPA dan TNCA, saya harap pihak universiti akan tanggunglah kos pos tu. Kita sebelum ni di fakulti hanya dapat belanja mengurus, bukan untuk hapus PDP tu. Okey, faham. Itu yang saya nak PPA dapat mikirkan lah. Okey, insyaAllah. So, mungkin pihak pengurusan aku akan bawa perkara ni ke atas untuk bajet dana yang pihak fakulti ada untuk nak selaraskan sebab setiap pelajar tu dia ambil 7 kursus, kita post lamsam 7 kursus tu kepada pelajar. Macam ni Doktor, saya rasa kalau universiti tetapkan dasar untuk post tu, maka kita berharap itu adalah universiti punya dasar lah kan. Universiti punya dasar, so mana universiti akan meletakkan bajet untuk ke arah post dan sebagainya. Sebab saya rasa kalau nak libatkan post ni banyak lagi orang pensyarah ni. Betul. Kan? Betul. Maka sejauh mana universiti menyediakan keperluan bajet dan urusan-urusan, sebab tempoh PKP dan sebagainya, kedai photostat semua tak buka. Betul. Dan pastinya kalau guna kat fakulti mesti jam punya lah. Bahan tu nak photostat dan sebagainya. Kan? Ya, maka betul. Ada kaedah dan solution yang PPA akan fikirkan dan akan usulkan. Okey, insyaAllah. Itu pandangan saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Prof. Okey, so kita akan bawa lah perkara ini kepada pihak pengurusan. Itu lagi sebab duit ni melibatkan JKPU dan seluruh pengurusan universiti kan. Okey, terima kasih Prof. So seterusnya kita sambung kepada sebab isu ini adalah isu sejagat bagi semua fakulti. Pada pandangan saya, dekan-dekan mempunyai majlis dekan dan isu ini adalah isu sejagat dan sebenarnya kita tidak akan mengepos bahan-bahan kepada semua pelajar. Hanya pelajar-pelajar yang tidak ada coverage sahaja yang akan terlibat dalam pengepusan bahan, dan sebab tu kita kena pasti pelajar tu dia ada laptop ke tidak. Sekiranya pelajar tu ada laptop, kita hanya mengepos bahan dalam bentuk thumb drive. Jadi sebab itulah maklumat terperinci pelajar tu perlu kita dapatkan. Dan saya rasa melalui majlis dekan boleh membuat satu paperwork lah keperluan-keperluan ini. Sebab ini dah melibatkan pentadbiran. Jadi untuk PPA kita akan melihat dari segi aspek-aspek keperluan pensyarah. Jadi bila melibatkan keperluan pelajar, dia memerlukan satu kertas kerja lain lah dari segi aspek tersebut. Jadi PPA kita memberi apakah yang perlu dibangunkan oleh pensyarah. Jadi kena ada clear dekat situ lah, sebab sekarang ni problem dengan ICT pun PPA juga yang nak kena uruskan, which is bukan apa, sebab contohlah hari ni kami 4 session serentak, kelas pagi tadi satu lagi, jadi saya bukan tak boleh nak membantu, tapi kami dah memang dalam keadaan dah memang full. Itu je Doktor. Dr. Syakira, saya barangkali bukan bermaksud saya minta PPA lah, tapi saya bermaksud PPA itu selaras dengan walaupun diusulkan nanti dalam majlis dekan, tetapi saya berharap PPA dah note lah benda tu, sebab apabila kita nak post bahan dalam JKPA khas hari Isnin Doktor. JKPA khas hari Isnin telah pun maklum tentang perkara ini. Ya. So apa yang PPA bentangkan hari ini adalah perkara yang telah pun dipersetujui dalam JKPA khas hari Isnin yang lepas. Betul-betul, itu saya tahu Dr. Zakira. Yang saya maksudkan sekarang bukan bermaksud PPA akan buat satu paper lain untuk yang ini, tapi maksud saya bila ada keperluan post dan thumb drive itu, maka perlu ada juga keperluan untuk membeli thumb drive kos-kos yang berkaitan. Kalau kita ada dekat fakulti 200 orang, pasti kita nak beli thumb drive 200 orang, 200 kan. Tapi saya beranggapan itu nanti akan dibawa dalam mesyuarat akan datang, maka harap PPA maklumlah benda tu. Itu yang maksud saya. Dan yang sedia ada ni kita dah maklum. Itu maksud saya lah. Terima kasih.
Okey doktor, teruskan. So kita teruskan tentang update di dalam performa kita ya. Kita pergi kepada minggu ke-6 ya. Kita ambil contoh minggu ke-6. So dalam minggu ke-6 ni kita tengok perubahan sebelum dan perubahan selepas ya. Di sebelah kiri tu sebelum, sebelah kanan tu selepas. Kalau jika kita tengok yang sebelum minggu ke-6, L2, P2 ya, LTPO tu maksudnya 2 jam untuk lecture, 2 jam untuk praktikal. Okay, dan independent learning pelajar 5 jam dan keseluruhannya 9 jam. Ini apa perubahan yang kita dapat lihat di sini? Di mana perubahan daripada lecture dan juga praktikal tadi, kita semua alihkan 4 jam itu kepada guided learning but non face to face. Ya, maksudnya kita menggunakan medium asynchronous mungkin ataupun asynchronous ya, guided learning, tapi kita masih lagi tidak face to face dengan mereka. Contohnya banyaklah kita guna WhatsApp tu juga sebagai guided learning ataupun e-forum macam saya sebut tadi. E-forum kita bersama dengan dia pada waktu itu tapi kita tak tengok muka dia, kita tak nampak dia, tapi kita masih guide dia untuk nak menjawab forum ataupun menyelesaikan tugasan-tugasan tertentu. Telegram mungkin ya, dan apa saja medium yang guided tapi non face to face. So masih lagi kekal 9 jam SLT untuk selepas perubahan. So kita tengok minggu ke-7 pula. Minggu ke-7 pula dia ada sebelum dia ada praktikal 2 jam. Ya, dari segi praktikal tu di guided learning non face to face 2 jam dan juga independent learning pelajar study 7 jam, keseluruhan 11. Tapi untuk perubahan ni kita tengok di sini kita ada 13 ya, kita tambahan di sini 2 jam yang dibuat praktikal itu kita buat secara others ya, others 2 jam ya. So others 2 jam ni yang saya sebut perkongsian di awal tadi, mungkin kita boleh guna secara teleconferencing ya, dia tunjuk kita buat dan sebagainya. Ini practical skill kan, P ya, lab mungkin lab kita tengok tadi, mungkin kita buat secara face to face tetapi secara online ya. Sama ada nak gunakan Zoom ke, nak gunakan macam kita buat sekarang ni ya, kalau internet ada lah ya maksud saya. So dari segi guided learning kita kekalkan 2 di situ, and then independent learning pelajar akan lebih ya membuat pembelajaran sendiri situ, dan situ ada pertambahan 13 jam daripada yang asal 11 jam. So perubahan-perubahan jam ini juga perlu melihat kepada pemberatan yang saya maksudkan tadi ya. Pemberatan CO weightage tu kena masih dalam range itu ya. Tak boleh perubahan itu terlalu besar sehingga perubahan itu lari daripada LO weightage kita. CA tadi itu nak kena bear in mind lah tentang perkara itu. So minggu ke-8 kita tengok di sini kuliah dah tak ada dah ya, face to face. 4 jam itu dipindahkan ya kepada guided learning ya, guided learning non face to face, iaitu ditambah 1 5 jam, dan juga kekalkan untuk independent learning 5 jam, dan kita tambah 1 lagi di situ jadi 10 jam semuanya. So begitu juga minggu ke-9 dan minggu ke-10 dia ada 4 jam guided face to face tapi dipindah menjadi guided learning ya, sama juga ditambah untuk guided learning dan independent learning itu dikurangkan. So ini antara contoh perubahan SLT di dalam weekly punya perancangan. Okay, seterusnya kita pergi kepada minggu ke-11 sampailah minggu ke-14 ya, perubahan-perubahan di situ. So perancangan-perancangan ini dia tidak boleh diguna pakai untuk semua kursus. Semua kursus dia ada perancangan dia yang tersendiri. Contoh macam kursus ni kita lihat tadi dia ada lab ya, dia ada reflection dan sebagainya. So kursus kita ada apa? So itu yang nak kena match. Jadi apa yang perubahan yang kita lihat di situ. So kalau kita tengok ya perubahan selepas ya, kita tengok sebelum 96 jam ya, mungkin tak nampak sikit ni yang hide sikit dia punya ni Google Meet tu ya, sebelum kita tengok ada 96 dan selepas pertambahan ialah 97. Maksudnya tak lari banyak, satu saja. Kita perubahan di situ ialah yang besar dari segi guided learning pergi kepada guided juga, ada yang others, ada yang guided learning non face to face. Itu perkara yang para pensyarah kena ambil maklum lah. Doktor boleh mencelah doktor nak tanya. Okey boleh. Kalau macam kita buat yang face to face tu,
Kalau kita buat secara online ni, adakah dia kira face to face ataupun dia kira macam mana? Okey, yang Macam kita buat ni. kita sekarang face to face. Face to face lah. Maksudnya kecuali pelajar yang tak dapat tirai internet tu, tapi kita masih dalam kategori face to face lah untuk ubat SIT tu. Ya. Maksud saya face to face tu yang kita ubah ni maksudnya mengambil kira accessibility semua pelajar. Okay. Semua pelajar. Kalau pelajar kita, saya nampak tadi saya baca, ada pelajar yang pensyarah yang buat survey hanya 40% je pelajar dia boleh access internet. Yang selebihnya tak boleh. Kalau kita guna others juga, video conferencing macam ni, mungkin pelajar yang 60% lagi tak dapat ikuti proses face to face sekarang. Kan? Jadi kita pindahlah kepada guided learning non face to face. Okey, faham doktor. Terima kasih. Doktor, nak Yang tanya lain soalan mungkin? sikit Okey, berkenaan boleh. dengan independent learning yang non face to face tu kan. Okey. Bilangan jam yang kita nak letak di situ atas pertimbangan apa ya? Okey, atas pertimbangan non face to face ni kita lihat daripada slide yang MQA bagi, itulah yang peringkat awal tu. Ini antara pertimbangan kita lah. Ya, contoh lecture 1 jam, persediaan pelajar 1 hingga ke 2 jam. So itu independent learning ataupun sendiri, pelajar tu study sendiri kan. Itu antara yang boleh kita guide lah kita untuk letakkan. Okey, boleh doktor? Okey, Terima kasih. jelas. Okey, kita pergi kepada assessment ya. Di sini kalau kita lihat ada 2 bentuk assessment ya yang dibuat. Yang pertama dari segi test, yang kedua practical documentation, yang ketiga reflection, yang keempat presentation, yang kelima quiz. Kalau kita lihat percentage untuk final okey 5 lah, semua 6 ya. Okey, kalau kita lihat percentage di sini, test 15%, practical documentation 25, 10 dan final exam 30. Jadi perkara tu tak berubah. Kalau final exam kita 30, kita kena kekalkan 30. Yang boleh diubah ialah dari segi aspek SLT face to face dengan non-face face to face. Mungkin assignment yang kita berikan pada pelajar itu ya, kita nak lebihkan dia dari segi non-face to face, pembelajaran kendiri dan sebagainya, kat situ kita tambahkan jam tersebut di situ. Okey. So kalau kita lihat contohnya, sebelum ni dia ada face to face untuk test 15% itu, sekarang kita pindahkan mata tu jadi 2 kepada non face to face, kekal lah 2 juga ya. Dan 25% untuk practical documentation, dulu non face to face dia ada 6, sekarang kita kurangkan 5. Mungkin dari segi perancangan practical documentation tu yang pensyarah ni tetapkan, dia kurangkan ya di situ. So seterusnya reflection kekal 2, presentation daripada 6 kekal 6, seterusnya quiz ya, sebelum ni ada face to face, tak ada dah, dia bawa semua kepada non face to face. Okay, seterusnya kita tengok kepada final exam, percentage kekal ya, kena kekal, 40 kekal, 20 30 pun kekal. Okey, face to face kita dah tak ada dah. Kita tak buat dah final exam face to face dengan pelajar, jadi mata dia kosong di sini sebab dia menggunakan special project. Jadi special project ni tak ada face to face dah dengan pelajar. So non face to face ditambah kepada 6 ya. 2 daripada non face to face tadi ditambah 4 jadi 6. So masih kekal lagi 6. Ini antara contoh perubahan lah, tak banyak berubah sebenarnya dari segi assessment, kekalkan. Cuma kita nak membantu pelajar untuk menyelesaikan semua bentuk assessment tu yang kita kena kreatif dan masih mengikut SLT tersebut. So kita untuk final exam ya, mungkin pensyarah ni menggantikan dengan special project. Tapi kalau para pensyarah nak kekalkan final exam ni kepada bentuk final exam ya, menggunakan MCQ ya, ataupun nak menggunakan multiple choice question ataupun open book test dibolehkan. So banyaklah prosedur-prosedur yang perlu pensyarah ikut, dan insya-Allah pihak PPA akan membuat sesi webinar yang berterusan ya dalam aspek assessment, dan insya-Allah dalam waktu terdekat, dalam minggu hadapan ya, saya kalau ada link yang kita jemput untuk PPA tu insya-Allah kita inbox semua. Okey, seterusnya kita tengok dokumen daripada PPA yang boleh kita rujukkan.
Okey, dari segi blended learning. Okey, ini blended learning yang biasa kita lakukan ya sepanjang semester yang kita buat, iaitu 1732. So far setakat ini kalau tak silap saya 97% pensyarah ya semua telah berjaya meletakkan 100% terhadap blended learning supportive ini 1732. Satu tu dari segi performa kita, 7 itu bahan pengajaran kita, aktiviti tu aktiviti teaching and learning, forum dan sebagainya, dan pentaksiran yang kita buat itu dari segi kuis ya, portfolio, refleksi dan sebagainya. Dari segi paparan yang kedua, dari segi e-learning. Okey, ini beberapa contoh saya rasa pihak fakulti ya, kita nak without device ya. Dia ada pen drive, dia ada printed je boleh apa semua kan, modul pun printed. Jadi ada banyaklah ya elemen online apa dia ya, offline apa dia ya. Saya rasa kita dah beri pada fakulti untuk baca, untuk tengok, untuk sesuaikan dengan keadaan pelajar kita insya-Allah. Ya, dia ada aspek delivery, assessment dan sebagainya. Okay, next. Seterusnya saya nak kongsi dari segi timeline ya. So dari segi timeline ni penting ya untuk kita melihat gerak kerja lah kita sebagai para pensyarah ni, kita berada di mana sekarang. So dari sekarang kalau kita lihat di sini, week 1 until week 5 kita dah settle kan bab status blended learning kan. Kita dah mencapai 97%, ada fakulti yang dah 100% blended learning dia. Kita dah sampai pada week 5. So pada hari ini kita dah week keberapa ni PKP ni? Ya, fasa keempat kan. Kita lihat kepada PKP week 5. Ya, kita berada dalam webinar. Well, kita dah buat perkongsian webinar. Kalau kita tengok fasa 1, kita dah ada 2-3 webinar yang PPA telah buat. Fasa 1, fasa 2, fasa 3 ni, okey. Boleh tengok. So sekarang ni kita berada PKP fasa keempat. Ya, so kita lihat di sini kita ada sesi sekarang lah. Ya, sesi kita dah buat, perlu buat survey ya, perkongsian dengan pensyarah, kita buat survey keperluan pelajar kepada pensyarah yang belum buat. Dan dalam minggu ni dan minggu hadapan mungkin kita buat sesi perubahan perancangan PDP ataupun perancangan yang perubahan ya dalam aspek performa tadi kan. Kita akan buat perubahan dalam minggu ni sehingga minggu depan. Ini timeline ya. Dan seterusnya kalau kita lihat dari segi selepas perubahan pensyarah buat, tugas siapa? Tugas pensyarah, penyelaras, BPQ, PPA dan APS ya. Seterusnya dari segi mesyuarat pengesahan perubahan perancangan PDP, jadi KJ jabatan perlu ya melihat perubahan yang dibuat oleh para pensyarah dan kemudian di-endorse di peringkat meeting lah. So dalam minggu ni dan minggu hadapan lah ya, PKP kita maksud saya dalam W4 tu, week 4, week 3 ya, PKP keempat tu ya. Okey, seterusnya kita lihat dari segi perubahan CA dalam MySIS. Sekiranya ada perubahan dalam CA, memang dibuka untuk perubahan ya. Jika ada, kalau tak ada tak perlu buat apa-apa. Okey, jika ada. Seterusnya dari segi penyediaan bahan PNP ya, bermula kepada PKP kita lah ya minggu hadapan, iaitu kalau kita lihat di sini persediaan bahan pensyarah ni dah kena boleh mula dah untuk week 4 itu PKP. So kita lihat kepada persediaan secara synchronous atau asynchronous ya. Mungkin video-video synchronous tu mungkin belum ada lagi lah kan. Synchronous kita nak berhadapan dengan pelajar tu belum ada lagi lah. Tapi kita boleh buat secara survey dululah atas talian dengan pelajar. Asynchronous tu mungkin kita dah boleh buat persediaan sekarang ya, persediaan, dan juga kita belajarlah kalau kita nak guna Webex macam mana kan, macam hari ni nak guna ada pensyarah dia tak terdedah dengan penggunaan online dan sebagainya. Mungkin kita boleh buat persediaan dari segi cara kita menggunakan benda tu. Kita try lah dengan ahli-ahli keluarga dulu ke macam saya kan, try dulu boleh upload ke tak, semua boleh. Tapi kalau tak boleh tu ada isu internet juga ya maksudnya. So kita kena penuhkan kemahiran kita, pengalaman kita menggunakan online ni dalam waktu week 4 sehinggalah week keseluruhannya. Ini yang kita negatif-negatif ni sebab kita tak tahu PKP kita tu
sampai minggu ke berapa. Tapi yang penting bulan Jun nanti nak tak nak memang kita kena buat online learning. Okay. Seterusnya kita buat webinar lagi untuk persediaan PDP pensyarah. Okey, persediaan PDP ni kita buat di peringkat fakulti. Jadi fakulti sebelum 2 minggu sebelum bermulanya sesi Jun secara online nanti, pihak fakulti disarankan untuk membuat sesi webinar dengan para pensyarah masing-masing. So seterusnya pihak IPS juga dengan BHEA dia akan buat untuk para pelajar, sesi webinar dengan para pelajar sebagai persediaan untuk proses PDP. Seterusnya, perancangan seterusnya dari segi pengurusan bahan jika berkaitan fakulti, tugas fakulti yang dibincangkan tadi antara pengarah dengan dekan, keperluan tersebut, siapa yang nak dipostkan, duit nak ambil mana, apa semua tu, itu bincang elok-elok. Seterusnya nombor 19, pemantauan status blended learning yang ketiga. Yang ni ketiga, siapa yang nak memantau dari segi uploading bulan Jun nanti, TDA, pengarah pusat, PPA dan IPS. Tengok apa yang pensyarah telah buat terhadap MyGuru masing-masing, status di dalam MyGuru. So seterusnya perkara ke-20, pemantauan status muat naik bahan dan sebagainya lah, online learning material, kalau jika menggunakan pentaksiran dan sebagainya di dalam MyGuru boleh kita lihat di sinilah, tugas fakulti, PPA, pengarah pusat, pusat ICT dan juga IPS. Pemantauan status blended ni maksudnya adakah pensyarah-pensyarah ni telah menguat naik topik-topik yang seperti mana yang dinyatakan di dalam proforma. Seterusnya kita lihat pengesahan khusus semester semasa oleh pelajar. Kalau kita tengok di sini untuk BHEA lah, tugas BHEA, dan seterusnya pemantauan status blended learning kali keempat. TDA, pengarah pusat dan seterusnya. Seterusnya dari segi pengisian pemantauan minggu ke-8, jadi walaupun kita buat online learning, synchronous or asynchronous, kita perlu juga buat pemantauan laporan minggu ke-8. Laporan ni ialah untuk penambahbaikan kualiti kita berterusan. Contohnya kita ada kekurangan, kita ada cadangan penambahbaikan dari segi attendance pelajar, dari segi cara pengalian PMP dan sebagainya. Kita boleh buat dalam laporan itu supaya perkara-perkara ini boleh ditambah baik pada minggu-minggu yang akan datang, insyaAllah. So seterusnya kita buat analisis laporan week 8 oleh KJ dan pengarah pusat, dan seterusnya dari segi vetting pentaksiran soalan, kita juga masih ada vetting untuk pentaksiran soalan kepada sekiranya nak buat exam question secara open book, perlu di vet, nak tengok aras itu sesuai ke tak nak buat open book question. Okey, ini peringkat fakulti BHEA dan pusat ICT lah, termasuk di fakulti sendirilah jabatan-jabatan. Seterusnya kita akan buat juga dalam masa perkuliahan juga, kita akan masih buat webinar fasa keempat, PPA akan buat pada para pensyarah. Seterusnya kita ada pra-pendaftaran pada pelajar-pelajar pada kemasukan baru BHEA yang akan uruskan. So seterusnya pengisian penilaian pembelajaran, PP, seperti mana biasa PP kita akan buat. Kita telah berbincang untuk membuat pengubahsuaian beberapa item saja untuk reflect ataupun pengalaman pembelajaran pelajar terhadap proses PDP yang kita laksanakan secara online dengan mereka. So pada nombor 29 di segi memaparkan markah coursework, seperti biasa kita buka panjang sikit lah memaparkan markah coursework ni pada week 11 sampailah week sampai lepas exam. Okey, seterusnya kita buat lagi dari segi aspek moderasi markah, kemasukan markah dalam INAX, pemantauan, pengedaran soalan oleh BHEA jika perlukan kepada soalan yang dipost. Seterusnya kita akan buat moderasi markah jika paper kita itu lebih daripada seorang pensyarah. Seterusnya kita akan buat seperti biasalah proses peperiksaan, kita periksa jawapan, kita periksa tugasan dah tadi kita buat mesyuarat vetting markah, dan seterusnya kita mengisi maklum balas indeks KLOM. Jika markah KLOM tu dah sesuai, kita akan buat markah KLOM dan KJ memantau KLOM para khusus, khusus-khusus tersebut. Itu untuk timeline lah, timeline sepanjang COVID-19. Okay, Alhamdulillah kita bukakan kepada
Q&A jika ada soalan, pandangan. Okey, saya bukakan. Assalamualaikum.